Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya pada hari ini di dalam rancangan pencabulan hak asasi manusia. Hari ini kita akan mengupas isu penderaan kanak-kanak yang semakin berleluasa dalam dunia hari ini. Setiap negara di dunia ini mempunyai peratusan kanak-kanak yang besar dan ramai. Di Malaysia sahaja pada tahun 2008, terdapat seramai 10.5 juta bersamaan 37.9% orang kanak-kanak daripada 27.7 juta penduduk Malaysia. Angka ini jelas menunjukkan terdapat ramai kanak-kanak di Malaysia yang perlu diberi perlindungan dan hak yang sewajarnya oleh semua lapisan masyarakat. Kanak-kanak merupakan pemimpin generasi masa hadapan. Oleh itu, menjadi tanggungjawab ibu bapa, guru, pemimpin dan setiap individu dalam memastikan kanak-kanak ini membesar dalam persekitaran yang harmoni, berkesefahaman dan penyayang. Suasana ini akan membentuk mereka menjadi insan yang cemerlang pada masa hadapan. Kita perlu tahu bahawa kanak-kanak juga mempunyai hak seperti mana orang dewasa. Tambahan lagi, keadaan mereka yang masih belum matang dan tidak dapat membuat keputusan dengan sendiri, menyebabkan mereka memerlukan perlindungan dan penjagaan khas, termasuk disediakan perlindungan undang-undang yang sewajarnya. Mereka juga perlu diberi perhatian kerana tahap pemikiran mereka masih di tahap untuk mempelajari dan belum dapat berfikir secara rasional dalam sesuatu perkara yang rumit. Oleh itu, mereka berhak ke atas perlindungan, hak untuk tidak didiskriminasi, hak ke atas perlindungan, hak untuk menyuarakan pendapat serta pelbagai hak-hak lain yang termaktub di dalam perjanjian antarabangsa, undang-undang serta dasar negara. Peranan kerajaan yang amat penting dalam hal ini kerana kerajaan yang boleh memberi ruang dan mandat untuk menjadikan kanak-kanak ini diberi perlindungan yang sewajarnya. Semua lapisan masyarakat di Malaysia haruslah sedar dan peka kepada kehadiran dan kepentingan kanak-kanak ini dalam pembangunan masyarakat kita. Penderaan bermaksud perbuatan zalim yang dilakukan kepada golongan kanak-kanak terutamanya di bawah umur 18 tahun sama ada penderaan fizikal ataupun mental. Penderaan dalam kalangan kanak-kanak meningkat di Malaysia. Malahan ada juga kes penderaan kepada anak-anak orang kurang upaya. Hal ini telah membuktikan bahawa orang dewasa kurang sifat berperi kemanusiaan terhadap anak kecil. Hal ini mungkin disebabkan oleh tekanan pekerjaan, masalah ekonomi dan krisis rumah tangga. Setakat ini, lebih 4,000 kes penderaan kanak-kanak dilaporkan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pada tahun ini. Dalam forum yang diadakan bersempena Hari Hak Asasi Manusia Antarabangsa, Pegawai Kementerian Koloni Ganting mengatakan bahawa jumlah ini tidak termasuk kes yang tidak dilaporkan kepada polis. Menurutnya, data itu diperoleh secara eksklusif dari talian kasih 15999 Kementerian dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Hingga kini, pada sekitar 10 Disember 2020, kerajaan mempunyai 4,349 kes penderaan kanak-kanak yang telah dilaporkan, melibatkan kanak-kanak wanita dan lelaki. Berikut merupakan antara jumlah tertinggi dari jenis penderaan fizikal, seksual dan emosi serta anak-anak yang ditinggalkan dan bayi yang ditinggalkan. Daripada jumlah itu, 1,263 kanak-kanak perempuan di bawah umur 18 tahun menjadi mangsa kes penderaan seksual tahun ini. Koloni Ganting juga menyifatkan bahawa jumlah itu adalah jumlah yang agak tinggi. Kanak-kanak juga mempunyai hak asasi ke atas kanak-kanak itu sendiri. Malangnya, masyarakat Malaysia secara amnya tidak mengetahui dengan jelas bahawa kanak-kanak mempunyai hak istimewa ini. Mereka sering beranggapan bahawa kanak-kanak ini hanyalah budak kecil yang tidak memberi apa-apa kepentingan kepada mereka. Mereka hanya melihat kanak-kanak sebagai seorang budak suruhan, hamba dan boleh dibuli sesuka hati. Masyarakat harus sedar bahawa kanak-kanak inilah yang akan meneruskan perjuangan dan kepimpinan negara suatu hari nanti. Justeru, kita harus memberi perhatian kepada mereka dan mendengar suara mereka dan pendapat mereka tentang apa-apa perkara, wak ima perkara itu remeh, temeh dan tidak memberi makna apa-apa.
Tetapi hari ini, pendapat kanak-kanak sering tidak diberikan perhatian dan tidak diberikan perlindungan yang sewajarnya. Berapa banyak kes yang dilaporkan oleh media massa tentang kes penderaan dan pembuangan bayi? Bagaimana pula dengan kes-kes penganiayaan dan pengabaian kanak-kanak yang tidak dilaporkan? Bagaimana pula dengan kes penyeludupan kanak-kanak ke luar negara dan dipaksa bekerja buruh kasar? Keciciran kanak-kanak dalam pendidikan dan peluang mereka berebut hak pendidikan di sekolah? Ini harus kita fikirkan dan beri perhatian yang kuat agar masalah ini dapat kita rungkaikan bersama dan mencari penyelesaiannya. Kami dari Rancangan Pencabulan Hak Asasi Manusia yang merungkai isu penderaan kanak-kanak pada hari ini membawakan kepada anda semua tentang objektif utama dasar kanak-kanak negara. Ianya adalah untuk memastikan setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk hidup dengan diberi jagaan, pemeliharaan, kasih sayang, perkhidmatan kesihatan, sokongan dan bantuan sosial. Selain itu, setiap kanak-kanak termasuk kanak-kanak kurang upaya mempunyai hak untuk dilindungi daripada sebarang bentuk pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi dan seterusnya diberi rehabilitasi dan diintegrasi ke dalam keluarga dan masyarakat. Di samping itu, setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk perkembangan holistik dari segi fizikal, kognitif, bahasa, sosioekonomi, sosioemosi, sahsiah dan kerohanian. Setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk bersuara, menyertai atau turut serta dan melibatkan diri mengikut tahap keupayaan dalam perkara-perkara yang baik berkaitan dengan kepentingan terbaik dan kesejahteraan mereka. Dan akhir sekali, kanak-kanak, ibu bapa, penjaga, komuniti dan masyarakat sedar akan hak kanak-kanak untuk kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan. Dan akhir sekali, penyelidikan dan pembangunan mengenai kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan kanak-kanak dilaksanakan dari semasa ke semasa. Masalah kewangan, dadah dan mental antara faktor utama berlaku penderaan kanak-kanak di Malaysia. Ibu bapa atau penjaga perlu tahu keperluan dan hak kanak-kanak. Ramai ibu bapa terlepas pandang bermain sebenarnya menjadi hak kanak-kanak yang membantu kanak-kanak membina kefahaman mengenai persekitaran dan manusia di sekeliling mereka. Percaya atau tidak, anak yang diberi lebih banyak peluang untuk bermain biasanya lebih cepat matang, berpengetahuan luas dan berpandangan jauh. Sebagai seorang ibu bapa dan penjaga, mereka perlu mengambil tanggungjawab supaya anak diberi ruang yang cukup, persekitaran yang selamat, keselesaan dan perhatian daripada ibu bapa dan penjaga. Anak juga perlu berasa selamat, gembira dan selesa untuk bermain secara berkualiti dan membolehkan rangsangan minda mereka berlaku secara maksimum. Selain itu, ibu bapa juga bertanggungjawab mewujudkan persekitaran yang mampu merangsang dan memberi cabaran kepada anak-anak. Contohnya, kita boleh menyertai permainan mereka dan menunjukkan cara bermain. Namun selepas beberapa ketika, apabila anak sudah mula cenderung, kita perlu menarik diri secara perlahan-lahan untuk memberi ruang bereksperimen dan meneroka permainan berkenaan mengikut idea, imajinasi serta kemampuan anak-anak itu sendiri. Dalam situasi lain, ibu bapa perlu sentiasa membela hak anak yang selayaknya, iaitu diberi ruang dan masa untuk bermain. Ini kerana banyak kajian menunjukkan bermain ialah medium pembelajaran yang paling efektif, selain memberi rangsangan yang positif terhadap perkembangan mental dan fizikal kanak-kanak. Ibu bapa juga dinasihatkan supaya jangan sesekali menyekat hak anak-anak. Pencabulan hak asasi manusia membawakan tips-tips kepada ibu bapa supaya kanak-kanak mendapat hak yang selayaknya. Ibu bapa juga patut cuba kenali anak dan raikan setiap kelainan, keunikan, kekuatan, kepintaran yang ada pada anak-anak sendiri. Benarkan mereka membesar, belajar dan mencipta kejayaan dengan cara mereka sendiri. Tugas kita selaku ibu bapa dan penjaga hanyalah untuk menyokong mereka. Mari kita lihat beberapa keratan akhbar mengenai kes penderaan kanak-kanak yang sering berlaku di Malaysia.
Berikut merupakan beberapa laporan yang dilaporkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Masih terdapat ibu bapa yang sanggup mendera anak sendiri demi kepuasan hati mereka. Kami ingin membawakan kepada anda semua beberapa kisah di Malaysia tentang penderaan kanak-kanak. Antaranya di Besut pada 30 April, seorang bapa tiri direman selama 4 hari kerana dipercayai mendera anak tirinya yang juga merupakan orang kelainan upaya. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Muhammad Zamri Muhammad Rowi berkata suspek ditahan di rumahnya di Jertih. Beliau berkata kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun dipercayai sering dipukul hingga lebam pada pipi dan badan. Kanak-kanak itu merupakan seorang orang kurang upaya. Ibu mangsa tidak dapat berbuat apa-apa kerana takut akan suaminya. Dia hanya akan menyapu ubat pada anaknya setelah suaminya keluar bekerja. Kepada para ibu bapa di luar sana, hargailah anak-anak yang ada kerana mereka adalah amanah yang diberikan oleh Tuhan. Sebuah lagi kisah yang menarik perhatian adalah kisah di Thailand. Seorang kanak-kanak lelaki dipukul, diikat di tiang serta dibogilkan tersebar meluas di laman sosial. Dikecam ramai pihak sama ada dalam atau luar negara yang menyifatkan tindakan si pelaku itu sangat-sangat kejam. Ketika ditemui, mangsa yang berumur 7 tahun itu dalam keadaan letih, menangis dan mengalami kecederaan teruk di bahagian belakang badannya. Lebih teruk lagi, luka di dalam badan mangsa. Lebih teruk lagi, luka di badan mangsa turut disiram dengan air garam dan sos ikan bagi menyeksa mangsa. Difahamkan wanita berkenaan pergi ke sebuah kedai runcit bersama dengan mangsa. Mangsa yang merupakan anak saudaranya. Kemudian kanak-kanak itu didapati mencuri sekeping coklat oleh pemilik kedai menyebabkan mereka, iaitu ibu saudara mangsa, terpaksa membayar ganti rugi. Jika tidak, pemilik kedai akan membawa kes itu ke balai polis untuk pendakwaan hanya kerana sekeping coklat. Disebabkan enggan memanjangkan kes itu, ibu saudara mangsa terpaksa membayar jumlah ganti rugi yang diminta. Berang dengan kejadian yang memalukan itu, wanita berkenaan gagal mengawal perasaan dan emosi marahnya, lalu menghukum anak saudaranya dengan membogilkan kanak-kanak itu dan mengikatnya di tiang rumah serta memukul badannya bertalu-talu dengan menggunakan objek tumpul sehingga badan kanak-kanak itu luka dan berdarah. Pihak berkuasa yang datang terus menyelamatkan kanak-kanak lelaki itu dan membawanya ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan lanjut. Hasil pemeriksaan lanjut, doktor mendapati kanak-kanak itu didera. Wanita terbabit juga telah ditahan oleh pihak polis untuk siasatan dan akan didakwa atas tuduhan mendera kanak-kanak. Kanak-kanak lelaki itu telah tinggal bersama dengan ibu saudaranya itu sejak kecil lagi. Kedua-dua ibu mangsa telah meninggal dunia sewaktu dia kecil. Penderaan kanak-kanak adalah satu jenayah kerana telah melanggar hak asasi kanak-kanak. Oleh sebab itu, dasar perlindungan kanak-kanak amat perlu pada masa ini bagi menggalakkan setiap agensi, organisasi dan anggota masyarakat memberi keutamaan kepada perlindungan kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama. Dasar ini adalah selaras dengan falsafah Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak CRC dan Akta Kanak-kanak 2001 yang juga menekankan prinsip perlindungan kepada kanak-kanak demi kepentingan terbaik mereka. Konvensyen Hak Kanak-kanak yang dibentangkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke-44 pada 20 November 1989 yang merupakan dokumen perlindungan kanak-kanak daripada penderaan, eksploitasi, pengabaian dan jaminan kanak-kanak mendapatkan haknya. Menurut Seksyen 31 dalam kurungan 1A Akta Kanak-kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman maksimum penjara 10 tahun atau denda maksimum RM20,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan adalah tidak mencukupi. Pindaan Akta Kanak-kanak yang komprehensif bagi menggantikan Akta Kanak-kanak 2001 sedang di peringkat akhir untuk disiapkan sebelum dibawa ke persidangan parlimen akan datang. Ini kerana hukuman dikenakan ke atas pendera dilihat tidak setimpal dengan perbuatan si pelaku yang meninggalkan kesan kekal kepada mangsa kanak-kanak dari aspek fizikal, seksual dan emosi.
Sedarlah masyarakat bahawa setiap penderaan kepada kanak-kanak ini akan mengakibatkan kehidupan mereka bercampur baur. Sedarlah masyarakat bahawa setiap tindak tanduk anda akan memberi kesan kepada kanak-kanak ini, iaitu antaranya trauma, emosi yang tidak stabil dan kebencian kepada diri sendiri. Oleh itu, marilah bersama supaya tidak melakukan penderaan kepada kanak-kanak kerana mereka berhak ke atas diri mereka sendiri. Kesimpulannya, ibu bapa atau penjaga mesti dikenakan hukuman yang berat dan diberikan kaunseling agar mereka menginsafi tindakan mereka. Hal ini kerana kanak-kanak merupakan modal insan yang sangat penting untuk masa depan negara yang perlu dilindungi. Modal insan ini dapat dibangunkan kepada tahap optimum melalui penyediaan persekitaran yang selamat dan kondusif. Tambahan lagi, mereka mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan hidup dengan selesa. Sebagai seorang ibu bapa dan penjaga, kita perlu sentiasa mengingatkan kepada diri kita, tegakah kita untuk mendera kanak-kanak yang lemah ini? Apakah yang kita rasa jika kita di tempat mereka? Sekian sahaja daripada saya, Insyirah Inani, daripada Pencabulan Hak Asasi Manusia.